Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Alia binti Yaya, nombor matrik 147276. Saya dan kumpulan saya, Alia Nur Syazwina dan Nik Nurdiana akan membentangkan dari kumpulan 12 akan membentangkan mengenai teori konstruktivisme dan aplikasi pembelajarannya. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita mulakan, kita perlu memahami apa itu teori konstruktivisme. So, untuk memahami dengan lebih secara visual kita katakan, anda boleh lihat filem Dead Poets Society. So, apa yang filem ini menunjukkan ialah filem ini dipengaruhi oleh dua teori konstruktivisme yang paling terkenal dan terkemuka, iaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Dan kisah cerita ini ialah mengisahkan seorang guru sastra yang baru sahaja berpindah untuk dipindahkan untuk mengajar di sekolah menengah swasta elit di mana semua pelajarnya lelaki. Di sana dia menggunakan pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran dia yang secara unik yang mengubah cara pembelajaran di sekolah tersebut. So, pembelajaran di sekolah tersebut agak tradisional kita katakan, di mana mereka duduk sahaja di bilik darjah, belajar apa yang guru mengajar, menulis nota. So apabila guru yang baru dipindah ni, nama dia Mr. Keaton, datang, dia menunjukkan cara pembelajaran yang baru. So, cara pembelajaran Mr. Keaton banyak menggunakan kaedah teori sosial, teori konstruktivisme, teori secara aktif. Dia prefer, dia suka bilik darjah dia aktif. Dan hal ini mengubah hidup pelajar dia yang guru Mr. Keaton ajar. Okey. Seterusnya, mengapa teori konstruktivisme ini muncul? Teori konstruktivisme muncul akibat kurang penekanan terhadap aspek budaya dan sosial. So, apa yang dimaksudkan dengan kurang penekanan aspek sosial dan budaya ialah pembelajaran dahulu sangat berfokuskan kepada kelas tradisional, di mana murid mereka belajar seperti di filem Dead Poets Society tu, di mana diorang tunjukkan diorang belajar hanya di bilik darjah, tidak aktif, tidak berinteraksi. So, disebabkan mereka tidak berinteraksi, mereka kurang pengetahuan, mereka kurang mengenali kawan-kawan mereka di bilik darjah, kawan sekelas mereka, guru mereka. Mereka juga tidak dapat mengetahui apa budaya lain. Mereka tidak boleh dikatakan mereka akan menjadi seorang murid yang berfikiran sempit. So, disebabkan kekurangan penekanan terhadap aspek-aspek sosial dan budaya ini, teori konstruktivisme telah muncul, terutamanya daripada psikologis seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky membuat kajian dan mendapati bahawa ini merupakan salah satu sebab mengapa teori konstruktivisme muncul. Seterusnya ialah suasana pendidikan yang malap. So, pendidikan yang malap yang dimaksudkan yang di bilik darjah seperti di filem Dead Poets Society itu merupakan contoh. So, secara mendalam apa yang dimaksudkan ialah pendidikan dia tidak berkembang. Dia hanya fokus kepada ingatan sahaja. Maksudnya ingatan ialah apabila mereka belajar, mereka rely kepada cara mengingat daripada cara mengalami. Mereka mungkin faham. Ini menyebabkan apa yang mereka belajar susah untuk mereka memahami. So, disebabkan itu, teori konstruktivisme telah muncul. Dan akhir sekali ialah keruntuhan tembok Berlin yang membolehkan hasil kerja Vygotsky dikeluar dan diterjemahkan. Apa yang dimaksudkan ialah ini merupakan faktor sejarah.
So bagaimana teori konstruktivisme itu boleh muncul? Waktu itu perang dingin tidak silap. Perang dingin telah menyebabkan tembok Berlin di bahagian Jerman Timur telah runtuh. So apa yang dimaksudkan ialah Vygotsky merupakan seorang psikologis Rusia. So kerja dia telah hasil-hasil kerja kajian dia telah banyak keluar ke seluruh pelosok dunia. Teori konstruktivismenya secara paling utama telah dapat dikenali oleh seluruh dunia dan dikembangkan dan dipraktikkan di seluruh negara. So tiga-tiga ini merupakan sebab mengapa teori konstruktivisme muncul pada pertama kali. And then seterusnya, so ini merupakan video the scene daripada Dead Poets Society. Now devotees may argue that one sport or game is inherently better than another. For me, sport is actually a chance for us to have other human beings push us to excel. I want you all to come over here and take a slip of paper and line up single file. Mr. Meeks, I'm doing here at the Earth. Mr. Pitts, rise above your name. I want you to hand these out to the boys, one apiece. You know what to do, Pitts! Oh, to struggle against great odds, to meet enemies undaunted. Sounds to me like you're daunted. Say it again like you're undaunted. Oh, to struggle against great odds, to meet enemies undaunted. Now go on! Yes! Next! To be a sailor of the world, bound for all ports. Next! Louder! Oh, why I live to be the ruler of life, not a slave. To mount the scaffolds, to advance to the muzzles of guns with perfect nonchalance. Come on, Meeks, listen to the music! To dance, clap hands, exalt, shout, skip, roll on, float, on. Yes! Oh, to have life henceforth the poem of new joys. Oh, ooh! Come on, Charlie, let it fill your soul. To indeed be a god! Di sini saya akan terangkan bahwa di dalam scene ini Mr. Keaton telah membawa muridnya keluar pertama kali ke padang sambil belajar puisi kita panggil. So di situ dia mengaplikasikan pembelajaran aktif secara sosial, berkomunikasi. So di dalam sini tu anda dapat lihat pelajar mereka akan memegang kertas. Setiap kertas yang mereka pegang itu ada line atau sebaris kata puisi, dan selepas mereka mencakap kuat-kuat apa yang mereka pegang di dalam kertas itu, mereka akan menendang bola. Situ kita dapat lihat mereka aplikasikan interaksi secara discovery learning, pembelajaran di luar bilik terja. Anda boleh lihat lebih banyak lagi movie semuanya, dan melalui movie itu anda akan faham apa itu teori konstruktivisme dan bagaimana mereka mengaplikasikannya. Selepas itu kita akan seterusnya pergi mengenai apakah itu konstruktivisme. So konstruktivisme merupakan satu fahaman mengenai cara pelajar membina pengetahuan atau konsep yang baru. Maksudnya mereka membina pengetahuan, ilmu yang baru secara aktif, seperti yang kita lihat di scene sebelum ini di Dead Poets Society itu. Mereka menimba ilmu baru, mendapat ilmu baru melalui secara aktif, secara discovery learning, secara di luar, bukan sahaja di bilik terja. Mereka juga secara aktif juga bermaksud mendapat ilmu melalui pengalaman dan mengalami sendiri apa yang mereka pelajari. Itulah sebagai contoh kita ada latihan mengajar pada akhir tahun nanti.
So sebelum kita ke latihan mengajar, sudah tentu kita pelajari pelbagai jenis teori-teori pengetahuan, tapi kita tidak mempraktikkannya, kita belum mengalami lagi. So itulah tujuannya ada praktikal, supaya kita dapat mengalami apa yang kita belajar dan mengaplikasikannya untuk semasa kita kerja nanti. Itu salah satu contoh pembelajaran secara aktif. And then konstruktivisme juga merupakan murid membina pengetahuan, ilmu dan konsep secara aktif melalui pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Seperti yang saya katakan tadi, dia melalui pengalaman, dia mendapat pengetahuan yang baru. So dalam interaksi sosial dengan orang lain di sekelilingnya. Okey, untuk memudahkan apa yang saya maksudkan ialah konstruktivisme merupakan proses di mana pelajar mendapat pengetahuan dan ilmu atau konsep melalui pengalaman yang dia melalui pengetahuan serta pengalaman yang dia sudah ada melalui konteks interaksi sosial, interaksi bersama rakan-rakannya di kelas. Dan dalam proses ini seorang pelajar itu akan menyesuaikan pengetahuan yang mereka terima, apa yang mereka dapat dari luar, bercampur dengan pengetahuan yang mereka sudah ada, dan jadilah pengetahuan baru. So konstruktivisme, cara mereka mendapat pengetahuan ialah melalui formula ini. Anda boleh lihat pengetahuan yang diterima, pengetahuan sedia ada, dan mendapat pengetahuan baru. So itulah konstruktivisme. Dia merupakan proses mendapat ilmu atau teori pembelajaran. So seterusnya apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran aktif? So pembelajaran aktif itu ialah bahasa Inggeris yang kita panggil discovery learning, di mana mereka belajar di luar kelas bilik darjah, mereka belajar outside of the box, mereka berfikir secara lebih meluas, lebih mendalam, lebih aktif dan berinteraksi. So sebagai contoh, pembelajaran discovery learning ialah apabila kita melakukan pembelajaran di luar bilik darjah, seperti contoh kita melakukan sains. Contoh kita membuat eksperimen. Untuk kita membuat teori dahulu sebelum kita membuat eksperimen. Itu pembelajaran aktif mereka lakukan. Seterusnya ialah interaksi sosial. So, interaksi sosial berlaku di kalangan murid, di kalangan guru, murid dan guru, murid dan murid-murid. So, interaksi sosial, apa fungsinya ialah dia merupakan perkembangan bahasa. So, kita berkomunikasi menggunakan bahasa kan. So, apabila kita berinteraksi, sudah tentunya kita dapat meningkatkan cara perbahasan kita, bahasa kita. And then seterusnya, kepentingan interaksi sosial. Salah satu kepentingan interaksi sosial ialah perkembangan kognitif kanak-kanak dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui interaksi aktif, interaksi mereka dengan individu yang lebih mahir. So, apa yang dimaksudkan dengan individu yang lebih mahir ialah contoh guru dan murid, mentor dan mentee. So, seorang mentee dan murid selalunya akan meminta ilmu, ingin mengetahui lebih mendalam melalui ilmu pengetahuan seorang guru, seorang mentor. Di situ mereka memperoleh pelajaran dan mereka akan mengembangkan perkembangan kognitif mereka melalui interaksi sosial ini. So, kepentingan interaksi sosial seterusnya ialah apabila perkembangan kognitif kanak-kanak sudah dapat ditingkatkan, diluaskan, sudah tentunya secara automatik perkembangan kemahiran berbahasa di kalangan kanak-kanak dapat terhasil kerana secara interaktif sosial. Seperti yang saya katakan tadi, melalui
Jika kita dapat berinteraksi sosial, kita dapat meningkatkan cara kita berkomunikasi, kemahiran berbahasa kita dengan manusia yang lain. So, kita tidaklah menjadi seorang yang tidak tahu bercakap dengan orang lain. So, kanak-kanak tersebut akan lebih aktif dalam percakapan. Dan di dalam konteks ini, bukan sahaja kanak-kanak, itu juga murid dan orang dewasa. Dan seterusnya, saya akan beri kepada kawan saya, rakan saya, iaitu Nick dan Diana. Itu sahaja, terima kasih. Saya Diana, pembentang kedua. Definisi pembelajaran ialah proses pembinaan, pengubahsuaian dan pengukuhan yang dilakukan berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan yang sedia ada. Maksudnya, seseorang pelajar itu akan menaik taraf pengetahuan mereka untuk memperoleh pengetahuan baharu yang lebih kukuh dan lebih betul. Bagi implikasi pengertian pembelajaran pula, yang pertama, guru sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan selesaikan masalah. Bermaksudnya, guru perlu membimbing murid dalam pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan murid terhasil dari aktiviti murid dan bukan dari pengajaran yang diterima secara pasif. Jadi, murid tidak boleh belajar hanya mengikut dalam buku saja. Mereka perlu mempraktikkan pembelajaran mereka supaya otak mereka aktif semasa sesi pembelajaran. Yang ketiga, guru kenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan ada rancang pengajaran dengan asas tersebut. Sebagai contoh, jika hari ini guru ingin mengajar tentang penambahan nombor, guru perlu tahu tahap ataupun pendaraban. Guru perlu tahu tahap pengetahuan murid-murid dan merancang dari mana guru itu akan membawa pembelajaran tentang pendaraban itu ke tahap yang seterusnya. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan murid. Pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid ini maksud guru tidak akan hanya berdiri di hadapan kelas dan menulis dan membaca di atas papan putih. Sebaliknya, guru akan memberi tugasan kepada murid untuk menyediakan bahan pembelajaran dan guru akan memperoleh maklumat daripada murid di samping membimbing mereka agar tidak lari daripada topik pembelajaran. Yang kelima, guru reka bentuk pengajaran yang beri peluang pelajar bina pengetahuan baru. Seorang guru perlu kreatif dengan cara pengajaran mereka supaya murid lebih berminat untuk belajar dan memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh ilmu baharu daripada pengajaran yang berbeza, kerana setiap murid mempunyai tahap yang berbeza. Jadi seorang guru itu perlu lebih berdedikasi dalam pengajaran mereka. Seterusnya ialah ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pertama, murid digalakkan untuk berinteraksi. Maksud, di dalam kelas murid tidak boleh berkeseorangan. Murid perlu berada dengan kawan-kawan mereka dan pastikan mereka berbincang dengan kawan-kawan mereka tentang pembelajaran. Ciri kedua, pembelajaran proses yang penting untuk memperoleh hasil pembelajaran. Maksudnya, setengah pelajar masuk ke kelas tetapi tidak memperoleh apa-apa ilmu. Jadi, guru itu perlu memastikan bahawa sepanjang proses pembelajaran itu, pelajar itu mendapat ilmu yang sepatutnya mereka peroleh pada hari itu. Ciri ketiga, menggalakkan pembelajaran secara kooperatif. Jadi kalau pembelajaran secara kooperatif ni, guru itu perlu memberi kerja kepada murid untuk dilakukan dalam satu kumpulan supaya mereka dapat memahami tentang sesuatu topik bersama-sama dan mendapatkan satu hasil akhir yang berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka pelajari.
ia akan mewujudkan sikap kerjasama antara pelajar, menggalak dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Jadi guru perlu menggalakkan murid untuk berusaha walaupun mereka mempunyai kelemahan dalam sesetengah bahagian, tetapi guru tidak boleh berputus asa dan terus membimbing mereka untuk terus belajar dan memahami topik tersebut. Ciri kelima, menggalakkan proses penerokaan murid melalui kajian dan eksperimen. Murid perlu meneroka sesuatu subjek pembelajaran sebaiknya melalui kajian dan eksperimen, atau kerana kajian dan eksperimen ialah perkara yang mereka praktikkan daripada satu fakta atau buku ke dalam dunia sebenar. Dengan cara ini otak mereka tidak akan sentiasa pasif. Otak mereka akan aktif dan mereka dapat memahami mengapa perkara ini berlaku, menyebabkan pembelajaran itu mudah untuk diingati. Ciri keenam, memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Setiap hari kita mempunyai perkara yang baru untuk belajar. Jadi setiap murid mungkin mempelajari perkara itu dengan cara yang lebih yang berlainan sedikit. Jadi guru itu perlu beri peluang kepada murid untuk menggunakan pengetahuan mereka itu berdasarkan pengalaman yang mereka telah ada. Cuma guru perlu pastikan pengetahuan itu tidak terlalu berbeza sehingga kan lari daripada tujuan asal topik pembelajaran tersebut. Ciri ketujuh, menggalakkan soalan dan idea daripada murid dan dijadikan sebagai panduan perancangan pengajaran. Murid mungkin mempunyai pelbagai idea dan soalan kerana mereka merupakan golongan yang mempunyai banyak bilangan. Jadi idea dan yang mereka boleh provide kepada guru mungkin berbeza dan berguna untuk panduan perancangan pengajaran di masa hadapan. Dengan ini, guru boleh menyediakan soalan tersebut ataupun idea tersebut untuk disediakan kepada pelajar-pelajar lain di masa hadapan. Yang ke-8, mempercayai dan mengambil kira sikap murid. Guru perlu mempercayai kebolehan murid tersebut dan mengambil kira perasaan murid dalam pembelajaran. Sekiranya murid itu kelihatan tidak berminat, guru perlu cuba untuk menarik murid tersebut untuk memahami dan meminati pembelajaran tersebut supaya murid tidak akan terlepas daripada pengetahuan yang mereka perlukan di masa hadapan. Jadi peranan guru dalam teori konstruktivisme, pertama, guru perlu beri galakan kepada murid untuk menerangkan idea mereka. Memandangkan murid kadang-kadang malu untuk menerangkan idea mereka, jadi guru perlu memberi galakan. Dengan ini, murid akan rasa lebih terbimbing dan mendapat sokongan untuk menerangkan pendapat mereka tanpa rasa malu ataupun rasa dipandang remeh. Yang kedua, mencabar persepsi murid dalam pembelajaran. Guru perlu memberi mencabar macam seorang murid memberi pandangan mereka tentang sesuatu perkara. Jadi guru perlu melakukan macam berdebat dengan murid itu tentang perkara tersebut untuk mengeluarkan segala pendapat mereka dalam pembelajaran supaya kita dapat mengelakkan sebarang kekeliruan dan menambah baik pengetahuan mereka. Yang ketiga, mengajar murid dengan pelbagai cara. Guru perlu menggunakan pelbagai cara dalam pengajaran kerana setiap murid mempunyai teknik pembelajaran yang berbeza dan tahap penerimaan yang berbeza. Jadi guru perlu perhatian tentang aspek tersebut
Jadi guru perlu menyediakan pelbagai cara untuk mengajar murid-murid supaya semua faham tentang pembelajaran tersebut. Yang kelima, galakkan aktiviti penerokaan dalam pembelajaran dan tanya soalan bercapah dan galakkan interaksi dalam perbincangan. Jadi soalan bercapah ialah soalan aras tinggi atau kebiasaannya dikenali sebagai kebat di zaman sekarang. Jadi guru perlu bertanyakan soalan tu untuk mencukil pengetahuan mereka yang mungkin akan memberi pencerahan kepada pengetahuan tersebut dengan lebih baik. Dan mereka perlu galakkan interaksi dalam perbincangan kerana masing-masing dapat berkongsi idea dan pendapat mereka yang akan menghasilkan kefahaman yang baik. Peranan guru yang keenam, beri masa kepada murid untuk memikirkan jawapan. Guru tidak boleh meletakkan murid on the spot yang membuatkan mereka panik. Sebaliknya, guru perlu membiasakan murid dengan cara pengajaran yang di mana guru akan bertanya soalan dan guru akan memberi masa untuk murid memikirkan jawapan mereka supaya jawapan mereka berkualiti dan murid dapat berfikir dengan betul untuk memberikan jawapan dan mereka tidak panik menyebabkan mereka tidak suka kelas tersebut. Yang ketujuh ialah galakkan pembelajaran secara kooperatif. Yang ke-8, pakar dalam mencari maklumat untuk pembelajaran murid. Jadi guru perlu menjadi seorang yang model kepada murid dengan mempunyai segala pengetahuan tentang pembelajaran tersebut. Kerana apabila murid berasa ingin tahu, mereka akan bertanyakan soalan kepada guru. Jadi jika guru itu tidak mempunyai maklumat yang mereka dapat sampaikan kepada murid, murid akan berasa ragu dengan pengetahuan guru menyebabkan mereka tidak pasti dengan pembelajaran mereka. Dan yang terakhir, bimbing dan bantu murid dalam menjawab soalan aras tinggi kerana sesetengah murid mempunyai kesukaran untuk mula menjawab soalan aras tinggi. Bukannya mereka tidak mampu tetapi mereka hanya mempunyai kesukaran. Jadi guru perlu membimbing murid tersebut supaya mereka dapat secara perlahan membentuk diri mereka untuk membiasakan diri dengan soalan aras tinggi. Seterusnya kita akan lihat pula peranan murid dalam pembelajaran secara konstruktivisme. Pertama, murid perlu bertanggungjawab dalam pembelajaran mereka. Mereka perlu mempunyai inisiatif untuk bertanya soalan dan menganalisa masalah dalam pembelajaran. Bermaksud, murid tidak boleh hanya menggoyang kaki di dalam kelas. Mereka perlu mengambil inisiatif untuk melihat maklumat pembelajaran mereka dan menganalisa masalah dan bertanya soalan untuk mereka memahami sesuatu subjek atau topik. Seterusnya, mereka perlu sentiasa berinteraksi dengan guru dan rakan kerana interaksi dengan guru dan rakan akan membantu untuk mengubah atau mengukuhkan idea atau pendapat dan memperoleh pengetahuan baharu kerana masing-masing mempunyai pandangan yang berbeza. Dan ini akan membantu mereka ke arah yang lebih baik dan tentang pengetahuan dan akan membantu mereka memahami sesuatu perkara dengan lebih baik. Kemudian, manfaatkan peluang dalam pembelajaran. Gunakan peluang dalam pembelajaran itu untuk mencabar dan menguji hipotesis serta membuat ramalan melalui perbincangan berkumpulan. Jadi dalam pembelajaran, murid perlu menggunakan pengetahuan yang mereka telah ada dan cuba hubung kaitkan sesuatu topik dengan topik yang lain supaya mereka akan mendapat lebih banyak pencerahan tentang topik tersebut. Dengan ini mereka akan dapat membuat
sesuatu topik yang mungkin akan membantu mereka memahaminya lebih baik. Peranan murid yang terakhir ialah manfaatkan bahan yang ada. Gunakan data, bahan fizikal, manipulatif atau interaktif dalam menjana idea dan pengetahuan. Segala bahan yang disediakan oleh sekolah atau sesuatu institusi itu perlu digunakan dengan betul. Seperti buku-buku dalam perpustakaan ataupun barangan untuk membuat eksperimen untuk membantu mereka memahami sesuatu pelajaran. Dengan menggunakan data-data dan pengetahuan yang sedia ada, mereka akan dapat membina pengetahuan baru, dapat menjana idea tentang sesuatu topik, dapat meluaskan pandangan mereka tentang sesuatu topik dan dapat menambah pengetahuan mereka dalam pembelajaran. Assalamualaikum, nama saya Alam Syazwina binti Razamin, nombor matrik 145953 dan sekarang kita akan teruskan ke slide seterusnya iaitu aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ada dua iaitu Scaffolding dan juga ZPD. ZPD ni dikenali sebagai Zone of Proximal Development. For now, saya akan explain for Scaffolding. Scaffolding ni pertolongan atau bimbingan mereka yang berpengalaman, berkebolehan dan mahir untuk meningkatkan tahap pemikiran dan pembelajaran kanak-kanak. Yang kedua, Vygotsky juga percaya bahawa fungsi scaffolding ni fungsi sistem pendidikan dekat Malaysia sekolah boleh diterapkan dalam scaffolding untuk meningkatkan potensi ZPD dalam kalangan pelajar dengan memberi galakan penuh demi membentuk dan mempertingkatkan potensi kebolehan kendiri mereka. Jadi jika kita aplikasikan scaffolding dalam pendidikan, guru berperanan sebagai facilitator atau moderator iaitu dengan menyediakan bantuan dan mengurangkannya apabila para pelajar sudah menguasai kemahiran serta objektif pembelajaran. Contohnya, murid boleh bekerja dalam kumpulan. Seterusnya adalah ZPD, Zone of Proximal Development, jarak antara peringkat perkembangan sebenar dan peringkat perkembangan potensi individu. Menerusi bantuan orang dewasa berpengalaman ataupun kerjasama antara rakan-rakan yang berkebolehan. Perkara ini boleh dapat atau diperolehi dalam ZPD. Dia juga sama seperti jarak antara apa yang individu tersebut boleh capai atau lakukan tanpa bantuan orang lain. Seterusnya, kelebihan konstruktivism terdapat 6 kelebihan iaitu yang pertama, lebih berfikir. Murid akan berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi cabaran. Yang kedua adalah lebih faham. Kefahaman murid tentang sesuatu konsep dan idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung. Dan yang ketiga adalah ingat. Setelah memahami sesuatu konsep, murid akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka lebih terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan dengan pengetahuan yang sedia ada. Yang keempat adalah yakin. Murid yang belajar secara konstruktivism diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka tentang sesuatu perkara. Dan seterusnya adalah kemahiran sosial. Murid boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. Kemahiran ini diperoleh apabila murid berinteraksi dengan rakan ataupun guru dalam membina sesuatu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah seronok. Murid membina sendiri pengetahuan, konsep dan idea secara aktif. Oleh itu, hal ini menjadikan mereka lebih faham, yakin dan secara tidak langsungnya seronok untuk teruskan pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih.